Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa dhukhrina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, terusnya yang besar dihormati Tuan Haji Cik Muhammad Hafiz bin Al-Hasbi selaku pengurusi Surau Kampung Paris Haji Sidik dan barisan ahli-ahli jawatan kuasanya. Tidak lupa yang dimuliakan tuan-tuan imam, mantan-mantan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, tuan-tuan guru, tuan-tuan hajah, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang sentiasa dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau orang Jawa Medan cakap alhamdulillah, waras, beras, keras kata dia. Itu Medan ke Medan. Ini Tuan Haji Hafiz ni lama kat Medan ni. Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini Allah telah bawa kita. Yang bawa kita kemari ni Allah SWT. Semata-mata apa? Kita duduk sama-sama untuk kita sama-sama mengadakan majlis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan tanda cinta kita, rindu kita sangat-sangat, sayangnya kita sangat-sangat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diucapkan oleh pengacara majlis dan pengurusi tadi. Tapi kita patut ingat, perlu ingat, bukti cinta kita kepada Nabi tidak cukup dengan buat maulid setahun sekali. Belum cukup. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ibu-ibu, meletakkan memberikan syarat kalau kita nak sayang kepada Nabi. Nabi kata sayangnya itu hendaklah melebihi daripada sayangnya kita kepada anak, isteri, sayang kita kepada mak bapak dan kepada manusia seluruhnya. Semua orang sayang anak, siapa tak sayang anak? Semua orang sayang mak bapak, sayang isteri. Tapi sayangnya kita kepada Nabi melebihi daripada sayangnya kita kepada anak. Maknanya apa? Maknanya kita kena letakkan sayang kita kepada Nabi itu di ranking yang di atas
Di atas dan di bawah itu barulah anak, istri dan sebagainya. Itu prasyarat sayangnya kita kepada Nabi untuk melayakkan kita menjadi umat Nabi dan mendapat insya-Allah syafaat Nabi. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sebuah hadis bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sadaqa Rasulullah. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna, tidak beriman seseorang daripada kamu, hatta akuna, hinggalah ia ahabba ilaih, menyintai Nabi melebihi min waladihi, melebihi daripada sayang cintanya kepada anaknya, wa walidihi, dan kedua ibu bapanya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Jadi begitulah syarat nak buktikan sayang kita kepada Nabi, letakkan Nabi itu di atas sekali, baru anak, istri dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, saya nak ambil kesempatan mengurusi tuan-tuan imam, jamaah sekalian, rakamkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kerana telah memberi penghormatan kepada saya yang didatangkan jauh daripada Seri Medan, bukan Medan ya. Kalau Medan, Sumatera sana, Seri Medan. Yang pentingnya, yang saya suka ni, bila saya dapat datang dijemput kemari, satu saja. Saya dapat bersilaturahmi dengan orang-orang jamaah kampung Parit Sidik, Haji Sidik. Alhamdulillah. Tadi saya datang awal, tengok banyak rapat nak surau sana surau mana satu, agaknya ni tengok balik WhatsApp yang cikgu bagi tu, tengok habis, tengok oh balik Haji Sidik, patah balik. Jumpa alhamdulillah. Saya pun biasalah juga pasal pernah ceramah maulid dekat sekolah agama Beruli semua ni kan. InsyaAllah berbalik kepada pada ceramah dia tadi lah, insyaAllah. Jadi tak cukup dengan buat maulid setahun sekali. Jadi kita kena melakukan suatu, buktikan cinta sayang kita itu dengan beberapa amalan-amalan tertentu. Yang antaranya malam ni kita nak kongsikan dengan masa yang diperuntukkan, insya-Allah. Tuan-tuan boleh tunggu sampai pukul berapa? Saya tak lama, pukul 10 saya berhenti boleh? Saya pukul 10 tak sanggup. Pukul 9 kita berhenti lah. 9 tu sedang lah Boleh? Boleh. Kalau Allah bagi ilham sampai pukul 9, sampai pukul 9 lah, insya-Allah. Jadi kita kena tunjukkan kalau kita betul-betul sayang dengan baginda Rasulullah, kita kena tunjukkan, buktikan. Jangan cakap aja. Kita kata sayang isteri, buktinya apa? Kalau tak ada bukti apa-apa, maknanya mana bukti sayangnya, ya kan? Bukti sayang anak, setiap tahun hari ulang tahun kelahiran belikan hadiah, itu contohlah. Maka dengan Nabi, kalau kita kata nak sayang, nak buktikan sayang kita, sebab kita nak syafaatnya tu yang penting besok ke akhirat, maka kena buktikan. Salah satu cara nak membuktikan ini, tuan-tuan ibu, nombor satu. Yang pertama, kita para ulama kena sematkan, tanamkan dalam jiwa kita keinginan ingin melihat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, tanamkan, sematkan dalam jiwa, aku nak sangat melihat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke nak tengok? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jawabnya boleh. Macam mana caranya? Walaupun baginda Rasulullah, tuan-tuan, ibu-ibu dah wafat, tapi kita boleh lagi menziarahi makamnya, kuburnya. Sama ke tengok baginda yang dah wafat dengan tengok dia masih hidup sedangkan dia dah wafat ni? Sama ke? Kata Rasulullah, sama. Sebab apa? Nabi pernah bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri, barang siapa yang menziarahi makamku atau kuburku, ba'da mauti, selepas ba'da wafati, selepas wafatku,
Faka'an nama maka ia seolah-olah, paham seolah-olah, zarani fi hayati, maka ia seolah-olah telah menziarahiku ketika aku hidup. Subhanallah. Jadi kalau betullah, walaupun baginda Rasulullah dah wafat, kalau kita dapat melihat menziarahi makamnya, itu diumpamakan seolah-olah telah melihat baginda ketika hidup, maka rebutlah peluang ini. Kita pergi usahakan bagaimana kita boleh menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makam Rasulullah ni kat Parit Haji Siddiq tak ada, kat Parit Besar pun tak ada, dia tak ada kat sini. Dia ada kat mana? Tuan-tuan yang dah pergi haji, dah pergi umrah, al-maklum tahu, iaitu di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Maka kita kena usahakan cara bagaimana untuk ke sana. Sebab apa? Sebab fadilat kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah subhanallah. Bagi sesiapa yang kalau dah sampai ke sana, orang kalau dah sampai ke sana, dah ziarah makam, ya, dia akan timbul dalam dirinya, jiwanya, keinginan bila lagi aku nak pergi. Itu kesannya. Kata Nabi, antara kelebihan jika sekiranya seorang itu menziarahi makam Rasulullah ialah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man zara qabri, barang siapa yang menziarahi makamku atau kuburku, wajabat, orang itu wajib, lahu syafaati, mendapat syafaatku. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau cakap insya-Allah tak bohong. Sebab Nabi sifatnya siddiq, bercakap benar. Dan kalau Nabi dah kata siapa-siapa menziarahi kuburku, dia wajib dapat syafaatku besok, maka betul lah apa yang Nabi katakan itu. Siapa-siapa man zara qabri wajabat lahu syafaati. Bila dalam hadis sebut tu menggunakan perkataan man, sesiapa, bermakna ini umum, open, terbuka. Siapa-siapa saja, tak kira apa bangsanya, warna kulitnya, lelaki ke perempuan ke, asalkan dia muslim atau muslimah, kau Jawa ke, Banjar ke, Cina ke, India ke, ya, janji engkau menziarahi makam Rasulullah, maka orang itu selayaknya mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Jadi macam mana caranya? Kita kena ada jihadlah sikit, simpan duit. Caranya macam mana? Pergi umrah, telat. Pergi umrah, tanamkan cita-cita aku nak pergi umrah. Sebab apa? Bila aku pergi umrah, aku akan dapat buat umrah di Masjidil Haram di Mekah. Lepas tu aku akan pergi, konsultan akan bawa aku, company akan, syarikat itu akan bawa aku pergi ke Madinah. Kerana apa pergi Madinah? Kerana aku nak melihat, menziarah makam Rasulullah. Jadi kena ada jihad, kena simpan duit simpanan sikit, insya-Allah. Mintalah dengan Allah. Usahakan doa aja, tak ada usaha apa-apa, tak mungkin akan turun duit dari langit. Kerja tetap kerja, tapi wang simpanan daripada pendapatan bulanan itu janganlah dihabiskan semua. Simpan sikit, kita menabung sikit-sikit, kata orang dulu-dulu, lama-lama jadi bukit. Simpan sikit-sikit, jangan banyak-banyaklah. Kalau 200 sebulan, setahun dah berapa cikgu? 2.400. 200 kali 12 atau tak 2.400. Dalam tamang umrah berapa ya? Pergi umrah sekarang 7.000 lah taruh ya, 7.000. Kalau setahun 2.400,
darab 3 dalam masa tempoh 3 tahun. Tuan-tuan, ibu-ibu dah boleh kumpulkan duit, dah cukup untuk pergi umrah. Kalau nak tunggu pergi haji ni, ceritanya panjang. Sebab nak pergi haji ni dah lah tambangnya sekarang ni mahal. Yang kedua, nak tunggu dia ada kotanya. Walaupun banyak duit kita dah daftar kat tabung haji, kalau nama tak naik masuk dalam kota, sampai bila pun tak dipanggil kita masih giliran menunggu. Jadi shortcutnya nak supaya dapat cepat tengok makam Rasulullah, agar besok dapat syafaat Rasulullah, pergi umrah haji. Itu pada saya lah, saya punya pendapat lah. Jadi kalau sebulan 200, setahun 2.400, darab 3 tahun, dalam tempoh 3 tahun dah cukup tambah. Kita pergi, insyaAllah dapat tengok makam Rasulullah. Tapi itulah kadang-kadang orang kita ni lagi-lagi dah ada handset semua kat hujung jari. Lagi-lagi sekarang ni kat TikTok lah, kat apa. Kalau namanya jualan terus ni, jualan online ni, pantang. Tak kira laki-laki perempuan. Ini duit nak pergi umrah dah cukup ni bu, 3.600, 7.000. Tiba-tiba dia tengok-tengok kat TikTok tu ada orang promote emas murah. Dia beli. Kalau emas tak apa juga, dia beli tudung bawal. Baik ni, cantik ni, kain bagus. Dah beli tudung. Lama-lama simpadannya habis. Bulan ni beli ni, bulan tu beli bawah pula. Besok beli emas. Lama-lama tak jadi pergi umrah. Jadi tak dapatlah dia tengok makam Rasulullah. InsyaAllah mintalah pada Allah SWT, mudah-mudahan kita akan dapat melihat makam Rasulullah SAW. Dan yang keduanya, nak buktikan kita ini sayang kepada baginda Rasulullah, ialah seperti yang ramai-ramai tadi kita selawat. Banyakkanlah berselawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Sedangkan Allah SWT Al-Khaliq yang mencipta Nabi Muhammad pun berselawat kepada Nabi. Sedangkan makhluk Allah yang namanya malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Kenapakah kita tak mau membanyakkan selawat kepada Nabi? Kita mengaku-ngaku umatnya Nabi Muhammad, tapi terkadang-kadang mulut kita ni berat sangat nak mengucapkan, melantunkan selawat kepada Nabi. Sedangkan selawat ini sebenarnya, kalau kita faham tuan-tuan ibu-ibu, bila mana seseorang itu berselawat, bermakna dia telah mendoakan Nabi Muhammad SAW. Allah dan para malaikatnya berselawat. Selalu Pak Khatib di atas mimbar selalu sebut ayat 56 surah Al-Ahzab. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selalu kita dengar siap maknanya lagi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Tapi kita muhasabah balik diri kita. Sejak daripada dalam tempoh 24 jam, daripada 85 minit jam saya malam semalam sampai 85 minit malam ini, dah berapa ribu kali kita berselawat. Tak payah jawab diri sendirilah. Jadi agak-agak layak ke kita ni untuk mendapatkan syafaat Nabi besok. Kalau kita merasakan setelah muhasabah diri macam kurang sangatlah 100 ni selawat, maka sementara Allah masih beri nafas, Allah masih pinjamkan nyawa, sementara Allah masih beri nikmat sehat ini, ayolah kita merubah azam dan tekad. Kita hijrah. Kalau dulu tak berapa nak selawat, tahun ini mulai malam ni azam bertekad untuk membanyakkan berselawat.
Ya. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Ini saya nak beritahu. Lebih-lebih lagi hari Jumaat, macam tadi hari Jumaat itu lah malam Sabtu dah. Mula masuk malam Jumaat aja tak sempat malam, ambil sebelah siangnya. Kenapa? Pada hari Jumaat ini sebenarnya ada satu hadis menceritakan, menerangkan, Nabi beritahu, rupa-rupanya kita punya selawat ni tuan-tuan ibu-ibu, pada tiap-tiap hari Jumaat, Malaikat Jibril alaihi salam akan bawa bentangkan di hadapan Rasulullah, di depan makam Rasulullah. Dia akan bentangkan. Dia akan bentangkan. Sehingga Nabi SAW menerusi sebuah hadisnya bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aksiru alayya minas salah, kamu perbanyakkan ke atasku berselawat. Fa inna salata ummati satu'radu alayya fi kulli yaumil jum'ah, maka kerana sesungguhnya selawat umatku itu akan dibentangkan kepadaku fi kulli yaumil jum'ah, pada tiap-tiap hari Jumaat. Wa man kana aksarahum minni salatan, barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, kana aqrabahum minni manzilatan, maka orang ni besok akan berada hampir denganku ketika ia berada dalam surga Allah. Maknanya apa? Orang yang banyak berselawat ni tuan-tuan ibu-ibu, Nabi beritahu dalam hadis itu, tempatnya tak lain tak bukan ialah surga Allah. Dahlah dalam surga dia berada hampir, yakni jadi jiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka mudah-mudahan setelah mendengar hadis ini, kita akan perbanyakkan lagi selawat kita. Tapi jangan cuma selawat aja, tak sembahyang, tak puasa pun tak jadi juga. Yang kewajipan-kewajipan yang fardu, yang wajib tetap kita buat. Dan fadilat berselawat ini, selain daripada Allah tempatkan orang itu besok masuk surga dan berada di samping, di sisi jadi jiran Rasulullah, selawat yang kita lantun, kita sebut hari-hari itu juga sebenarnya menjadi penghapus dosa kita. Jadi jalan nak supaya Allah, cara supaya Allah ampunkan dosa kita ni tak kurang banyaknya. Tak kurang banyaknya. Antaranya selawat. Sebab tu Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, fa inna salatukum alayya, sungguhnya selawat yang kamu sebut kepadaku itu mahaqatun, akan menghapuskan li zunubikum, dosa-dosamu, kama yamhaqul ma'u, sebagaimana air memadamkan an-nara, api. Begitulah hebatnya selawat ini tadi, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Selain daripada berselawat, maka di sana ada lagi amalan-amalan yang ditunjukkan oleh para ulama yang perlu kita lakukan sebagai menzahirkan, menunjukkan rasa sayang kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan ibu-ibu? Hidupkanlah, amalkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada sunnah baginda yang wajib atau sunnah baginda yang sunat. Sunnah Nabi ni ada dua. Sunnah Nabi yang wajib, iaitu contohnya sembahyang fardu 5 waktu, itu yang wajib. Dan sunnah Nabi yang sunat, contohnya sembahyang sunat. Ini contoh aja. Contohnya macam orang lelaki. Orang lelaki, kita sebagai orang lelaki maupun orang perempuan, sembahyang 5 waktu memang sebab itu adalah sunnah yang wajib.
Kalau Nabi dan isteri Nabi pun sembahyang 5 waktu. Pada yang sama, pada sembahyang 5 waktu, yang fardu 5 waktu ni juga ada yang sunatnya. Apa dia? Bagi orang lelaki pula, sembahyang fardu ini disunatkan, iaitu dengan sunat muakkad berjamaah di surau. Di mana? Di surau. Dan mana lebih bagus sembahyang berjamaah di masjid dengan atau surau dengan di rumah? Maka jauh lebih baik, lebih afdal di surau atau masjid bagi orang lelaki. Kata Nabi, kelebihan bonus yang diberikan kepada orang yang berjamaah, sembahyang berjamaah ni waktu di masjid atau surau ni, asal berjamaah aja Allah menjanjikan akan beri 27 pahala kebajikan. Sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati, sembahyang berjamaah itu afdalu, lebih afdal, min salatil fazzi, dari sembahyang sendiri, bi sab'i wa isrina darajatan, dengan 27 pahala kebajikan. Pahala kebajikan orang ini. Di dalam hadis yang lain, Allah beri keistimewaan kepada mana-mana ahli jamaah orang lelaki yang sering berulang-alik pergi balik surau semata-mata nak sembahyang jamaah 5 waktu, berbaloi sangat. Kenapa? Cuma kita hayati hadis ni, masukkan dalam jiwa kita, dalam iman kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida salatal jamaati, barang siapa yang mendirikan sembahyang berjamaah di masjid wa iman di surau sekalipun, kutiba lahu, Allah tuliskan baginya, zahiban wa raji'an, pada setiap kali dia pergi dan setiap kali dia balik, asyara hasanat, 10 kebajikan. Asbab pergi balik ulang-alik sembahyang fardu berjamaah. Tak cukup dengan Allah beri dia 10 kebajikan, wa maha anhu asyara sayyi'at, dan Allah akan pelihara orang itu daripada 10 kejahatan. Tak cukup lagi, Allah tambah lagi dalam hadis tu, wa rafa'a lahu asyara darajat, dan Allah tingkatkan 10 darajatnya di sisi Allah SWT bagi yang mau berulang-alik sembahyang 5 waktu di surau. Terlebih-lebih lagi waktu subuh dengan asar. Kalau dapat 5 waktu, alhamdulillah. Tak dapat 5, 4. Tak dapat 4, 3 waktu. Tak dapat 3 waktu, 2 waktu. Tak dapat 2 waktu, 1 waktu. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan semangat Majlis Maulidin Rasul ini nanti, InsyaAllah dapat menarik lebih ramai lagi jamaah, menghidupkan, mengimarahkan surau Parit Haji Sidik ni, Tuan Mursi. InsyaAllah, Tuan Imam, mudah-mudahan, InsyaAllah. Baik. Seterusnya, selain melakukan ibadah-ibadah, menghidupkan sunnah Nabi yang wajib dan sunat, maknanya kalau sembahyang tu yang fardu ditambah dengan sembahyang sunat. Ya ibu-ibu, jangan sembahyang fardu sahaja. Sembahyang sunat ni banyak. Sembahyang sunat apa aku nak buat? Selain daripada sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, jangan lupa satu sembahyang sunat ni, namanya sembahyang sunat tahajud. Kalau boleh jangan tinggal. Sebab dalam Quran mengenai sembahyang sunat tahajud ni makna disebut. Jangan tinggalkan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada yang dah buat. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus istiqomah. Mudah-mudahan terus dipelihara Allah, diberi kekuatan untuk terus istiqomah, maintain sembahyang tahajud sampai mati. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal lail, dan daripada sebahagian malam, fatahajjad bih, maka kamu lakukanlah sembahyang sunat tahajud. Berapa rakaat nak buat? Paling kurang, ini paling kurang, tak dapat banyak rakaat, dapat 4 rakaat 2 salam pun okeylah tu. Tapi kalau boleh maintain istiqomah terus. Ini kadang-kadang yang jadi masalahnya tak maintain. Seminggu tahajud terus, lepas tu setahun cuti. Macam mana? Itu okey juga. Yang ada bangun juga tengah malam, pukul 4 pagi, 4:30 bangun. Rupa nak mana bangun, setakat nak pergi masuk bilik air, nak kencing buang air kecil je. Dah bersihkan, dah tembok orang cakap, dia pergi tengah, dia nak pergi dapur, nak pergi tandas tu lalu dapur. Tengok kat ada apa? Tengok kat meja ni ada tudung saji dibuka. Ada makanan ni, ada berkat dari mana ni kan? Rasa lapar makan. Lepas makan dah kenyang, minum, tidur balik. Tak jadilah. Kenapa? Kalau kita boleh bangun tengah malam, insya-Allah mintalah dengan Allah. Kerana kata Allah apa? Dalam Quran tu disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan, dan daripada sebahagian malam naklah kamu mendirikan sembahyang sunat tahajud, nafilatan, sebagai ibadat tambahan ekstra. Selain pada 5 waktu, ekstranya sembahyang tu ialah tahajud. Kenapa? Kalau kita mampu dan boleh buat, Allah janjikan dalam ayat itu, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan yab'asa rabbuka, membangkitkan, yab'asaka rabbuka, akan Tuhanmu akan membangkitkan kamu pada hari kebangkitan, maqaman mahmuda, lalu diletakkan di tempat yang istimewa, special punya tempat. Tapi bukan sekarang, nanti pada hari akhirat. Jadi kena jihad sikit, kena lawan nafsu kita, kena sengkang mata, tahan. Bangun juga sejuk macam mana, habis macam mana tak sejuk. Dah tahu hujan, buka aircon lagi, memang tak bangunlah jawabnya. Allahu Akbar. Tak buka aircon, membazir, dah beli berapa ke tak dipuasa ke tak. Itu satu. Jadi sembahyang sunat tahajud. Selain daripada itu, amalan-amalan sunnah Nabi yang sunat, selain daripada yang fardu tadi. Kalau yang fardu ya sembahyang fardu 5 waktunya, puasa Ramadannya, kalau ada bayar zakatnya, kalau ada kemampuan pergi hajinya, ni yang wajib semua ni, ditambah dengan yang sunat. Selain daripada sembahyang sunat, amalan-amalan sunnah Nabi yang sunat, yang selainnya apa? Kalau nak syafaat Nabi, hidupkan sunnah Nabi, baca Quran banyak-banyak. Baca apa bu? Quran banyak-banyak baca. Kalau tak dapat baca Quran, baca Yasin. Kalau tak ada kesempatan, aku ni tak pandai baca Quran lah Ustaz, bacalah Yasin. Kalau boleh baca Quran, Alhamdulillah. Kalau dah agak berumur sedikit ni, tak pandai baca Quran, tapi bukan orang jamaah Farid Haji Sidik, ini tempat lain kat Mexico ni saya cakap. Kalau nak belajar kadang-kadang dah tua-tua macam ini segan, paling tak pun paling koman, bacalah Yasin. Kalau Yasin ni hampir semua orang boleh baca. Bacalah surah Yasin. Jangan Yasinnya je. Nanti mentang-mentang saya cakap baca Yasin, balik pun Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Bukan itu maksud saya. Baca surah Yasin. Sebab apa? Sebab tuan-tuan ibu-ibu, surah Yasin ni kata Nabi, dia jantung Al-Quran, dia hati Al-Quran. Kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai', sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu itu, qalban, ada hati.
Wa inna qalbal Qur'ani, sesungguhnya hati Al-Quran itu, kata Nabi, Yasin, surah Yasin. Dan kata Nabi lagi dalam hadis itu, faman qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin, ibu-ibu, faka'annama, maka ia seolah-olah qara'al Qur'an, telah membaca satu mashaf Al-Quran, asyara marat, 10 kali khatam. Baca satu surah Yasin, tapi kelebihannya yang Nabi beritahu kepada kita sebagai umatnya menerusi hadis tadi, baru baca Yasin sekali, tapi dah dapat pahala seolah-olah kita dah khatamkan Quran sebanyak berapa kali? 10 kali. Maka korang bacalah Yasin. Bacalah Yasin. Apatah lagi kalau boleh Nabi galakkan suruh sebelah malam. Bukan makna siang tak boleh. Kalau baca Yasin, surah Yasin sebelah malam, fadilatnya dah lain pula. Apa fadilatnya, kelebihannya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin, siapa-siapa yang baca surah Yasin. Siapa-siapa ni umum, siapa-siapa? Orang Parik Haji Siddiq ke, orang Seri Medan sana ke, tak kisah. Janji dia baca Yasin fi lailatin, pada waktu malam. Man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa yang baca surah Yasin pada waktu malam, ibtigha'a wajhillah, semata-mata nak dapat redha Allah, ghufira lahu, kata Nabi, orang itu diampunkan Allah dosanya. Jadi bacalah Yasin, insya-Allah. Alangkah ruginya sekiranya orang itu boleh baca Yasin, tapi dia sibuk dengan dunianya sampai tak sempat nak baca Yasin. Rugi dia sebenarnya. Orang yang tak pandai baca surah Yasin, sangat nak baca. Orang tu boleh baca, aku ni ya Allah, macam mana nak baca? Walaupun dia ada keinginan macam gitu, tak baca dapat pahala dibandingkan yang tahu tapi tak nak baca. Mana lebih baik? Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan bacalah surah Yasin itu. Dan surah Yasin adalah sebahagian surah daripada surah-surah yang ada dalam Quran. Kita kalau baca Quran, Allah bersifat Ar-Rahim, Maha mengasihani, Ar-Rahman, Maha pemurah. Umat Nabi Muhammad SAW ini buat amal sikit, itulah untungnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, tuan-tuan ibu-ibu. Kita buat amal ibadah sikit, tapi sayangnya Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad ni dibagi balasan pahala yang besar. Apa masakan tidak? Kata Nabi, barang siapa yang menyebut satu huruf daripada Al-Quran yang kita baca, sebut satu huruf aja, kita dapat satu hasanah. Dan satu hasanah ini, tuan-tuan ibu-ibu, bersamaan 10 pahala kebajikan. Sehingga Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang menyebut satu huruf daripada Al-Quran, kitab Allah Al-Quran, sebut satu huruf, falahul hasanah, maka Allah beri dia satu hasanah. Satu hasanah itu apa? Maka kata Nabi dalam hadis itu, wal hasanatu bi'asri amsalihha, satu hasanah itu bersamaan 10 pahala kebajikan. Dan kata Nabi lagi, ia bersabda dalam hadis yang tersebut, wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tak mengatakan bila seorang tu baca alif lam mim, tak dikira satu huruf alif lam mim tu. Walakin kata Nabi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Maknanya bila kita baca ngaji tu, alif lam mim itu dikira 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau satu huruf kita sebut, tuan-tuan ibu-ibu, bersamaan 10 pahala kebajikannya. Sebut 3 huruf, ini bermakna berapa pahala kebajikan Allah beribu?
30. Berapa tuan-tuan? 30. Tapi kalau bulan-bulan yang dimuliakan Allah yang ada 4 bulan itu, tuan-tuan ingat tak bulan-bulan yang dimuliakan Allah tu ada 4 bulan? Apa 4 bulan tu? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Ini 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kalau kita mengaji contohnya tuan-tuan, pada salah satu daripada 4 bulan atau pada 4 bulan itu sekali lah, kita mengaji, pahalanya bukannya satu huruf kita sebut 10. Pada bulan yang dimuliakan Allah yang saya sebut 4 bulan tu tadi, kalau kita mengaji sebut satu huruf, Allah gandakan 2 kali ganda. Maknanya kita sebut alif lam mim, bukan 30 pahala. Kalau umpamanya kita sebut tu di dalam bulan Muharram, kan bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Sebab apa Allah muliakan bulan Muharram dan 3 bulan yang lain itu? Zulkaidah, Zulhijjah dan Rejab tu. Kata para ulama, salah satu sebabnya kerana apa kita buat amal soleh pada salah satu pada bulan-bulan tersebut, Allah gandakan pahalanya. Jadinya kalau dalam bulan Muharram misalnya kita baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, 2 huruf, bukan 20 tapi 40. Kita darabkan 2. Ada satu bulan ni lagi dahsyat, Sayyidus Syuhur, penghulu bagi semua bulan, namanya bulan Ramadan, Al-Mubarak. Itu lagi dahsyat. Itu promosi Allah kepada hambanya yang sangat hebat. Tapi ramai orang tak rebut promosi hebat dari Allah. Orang lebih sibukkan promosi stok penghabisan lah, promosi dunia, semua tu yang dikejar. Jadi bacalah Al-Quran banyak-banyak, dan balasannya yang dijanjikan Allah. Al-Quran yang kita baca ni besok akan menolong kita, memberi syafaat. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, kamu bacalah Al-Quran. Baca Quran. Kenapa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, kata Nabi. Fa'innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran yang kita baca kat dunia ni, kat Pari Haji Sidik kita baca Quran, besok Al-Quran ni syafi'an, akan memberi syafaat, menolong li ashabih, orang-orang yang membacanya. Maka bacalah Al-Quran, sebab dia akan beri syafaat besok kat orang yang baca tu. Maka banyakkanlah baca Al-Quran. Satu lagi, kadang-kadang kita tak perasan, kita rasa duduk rumah ni macam panas gitu kan. Kadang-kadang dah dipasang aircon ni pun panas lagi, jiwa tak tenteram. Rumah tangga dengan isteri kadang-kadang asyik nak gaduh aja. Itu ada something wrong dalam rumah tu, saya rasa. Mungkin tak tahulah apa mungkin panas, mungkin banyak setan juga. Okey, katalah kat rumah ni ada banyak gangguan. Kita dah tanyakan, suruh ruqyah orang pandai. Dia kata rumah ni banyak gangguan lagi. Ini ada makhluk-makhluk yang tak sepatutnya ada dalam rumah. Senang cakap, banyak setan. Macam mana kita nak keluarkan setan tu? Nabi kata senang je. Dalam sebuah hadis disebut, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana satafirruna min buyutil lazi tuqra'u suratul Baqarah. Sesungguhnya sungguhnya syaitan ini tafirruna, akan lari, lintang bukang. Macam mana dia lari lintang bukang? Time Bilal tadi azan, dia akan lari terpincut-pincut bila dengar orang azan. Sama juga kalau ada syaitan dalam rumah kita, kita baca surah Al-Baqarah, inna syaitana, sungguhnya syaitan, tafirruna, akan lari bertempiaran, min buyutil lati, dari rumah-rumah yang tuqra'u, dibacakan, fiha, dalam rumah tu, suratul Baqarah, baca surah Baqarah, lari semua nanti.
Jadi bacalah Al-Quran insyaAllah, kerana ia merupakan salah satu sunnah Nabi. Seterusnya, sunnah-sunnah Nabi yang sunat yang patut kita contohi kalau kita nakkan syafaat Nabi. Apa dia? Banyakkanlah zikrullah. Banyakkanlah zikrullah. Sebut nama Allah. Tanda kita sayang, ingat pada Allah, sebut nama Allah dengan banyakkan zikir la ilaha illallah. Jiwa rasa tak tenang, Nabi dah beritahu, kalau rasa tak tenang, kita kadang-kadang tak rasa tak tenang aja, warung lah. Tak tenang aja kat rumahnya saya melete je, warung lah. Sebenarnya dalam Islam Nabi dah ajarkan, kalau jiwa rasa tak tenang ni perlu ditenangkan. Bagaimana caranya? InsyaAllah kalau kita selalu tiap-tiap hari siang malam, lidah ini kita dibasahi dengan zikrullah la ilaha illallah, pasti Allah akan tenangkan jiwa kita. Sebab Nabi dah beritahu menerusi sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, ketahuilah kata Nabi, bizikrillahi, dengan berzikir sebut nama Allah itu, tatma'innal qulub, akan menenangkan hati atau jiwamu. Maka kita banyak-banyakkanlah berzikir. Amalan seterusnya, masa pendek ni amalan seterusnya nak buktikan cinta sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak insya-Allah kita akan dapat syafaatnya. Apa dia? Kita contohi akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang terpuji. Ini dirakamkan menerusi firman Allah dalam Al-Quran yang kita sama-sama dengar dalam khutbah tadi. Kalau saya tanya kaum ibu, khutbah tadi tajuknya apa, dia orang tak boleh jawab sebab dia orang tak pergi sembahyang Jumaat. Tanya tuan-tuan mungkin tahu tajuknya tadi apa, tentang akhlak mulia. Kalau dia jawab tajuknya pasal apa ni, Maulidi Rasul, maknanya dia tu memang khusyuk wa tawaduk lah tadi kat masjid. Firman Allah, ta'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya pada diri kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Apa dia akhlak terpuji yang ada pada diri Rasulullah, yang kita semua ni sebagai umat yang perlu contohi, terapkan dalam kehidupan seharian kita? Mari kita lihat antara sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Rasulullah yang perlu kita ambil dan contohi. Satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang insan yang sangat penyabar. Sangat penyabar. Satu contoh sabarnya Rasulullah, bila mana satu ketika, tuan-tuan ibu-ibu, ini berlaku kat Masjid Nabawi. Diriwayatkan satu hari itu ada orang Yahudi tiba-tiba je tengah para sahabat berkumpul di satu penjuru, satu tempat di dalam kawasan Masjid Nabawi itu. Tiba-tiba datang seorang lelaki Yahudi, terus pergi kat penjuru masjid tu. Dia buat apa tuan-tuan? Dia kencing. Dia kan kencing, buang air kecil. Maka diperhatikan oleh para sahabat yang terdiri pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan yang lain-lain lah, sahabat-sahabat lain. Kerana Sayyidina Umar dia nak pelangkung aja orang ni. Sayyidina Umar ni orangnya ganas. Tengah mereka ni tengok macam itu, tak lama Rasulullah pun sampai. Belum-belum nak dibelasah Yahudi ni. Kata Rasulullah, nanti dulu, jangan. Rasulullah kata, kita tunggu kejap. Dibiarkan lelaki Yahudi tu menyudahkan air kencingnya. Minta maaf, saya nak cakap halus lagi macam mana tak pandai. Itu bijaknya Rasulullah.
Kalau ikut kepala Sayyidina Umar tadi, apa jadi? Dia tengah kencing, lepas tu ramai-ramai kerja belasah, apa jadi? Apa tak lari orang tu? Bila lari, tak ke nanti merata-rata kencingnya? Ya tak? Rasulullah pandai, dia biar dulu. Jadi kalau nak kata kotor dah masjid tu, tapi kotornya setempat aja. Itu bijaknya Rasulullah. Lepas tu dia pun kaunseling, nasihatkan orang Yahudi itu dengan lembut. Itu kebijaksanaan dan punya penyabarnya Rasulullah. Itu satu cerita. Satu cerita lagi diriwayatkan, dikisahkan bagaimana sabarnya Nabi ini. Satu malam dia balik dari masjid, dia balik terlewat. Pasal dia iktikaf kat Masjid Nabawi. Dia balik tengah malam, dia beri salam, Assalamualaikum ya Humaira. Dipanggil istrinya Aisyah, ya Humaira. Humaira ni maknanya yang kemerah-merahan. Sebab Aisyah ni mukanya merah, mukanya putih sangat. Putih sangat, macam saya ni lah perasaan. Jadi bila putih sangat, bila dia ketawa sikit, ketawa nanti merah gitu. Maka Nabi pun panggil ya Humaira. Tengok Nabi romantis orangnya. Dia tak nak panggil nama. Nabi suka panggil isteri-isterinya, terutamanya Aisyah lah ya, dengan nama-nama yang romantis. Humaira lah. Menunjukkan Nabi ni punya satu sifat akhlak yang terpuji, penyayang dan romantis. Daripada mula kahwin sampailah dah meninggal, panggilannya tak berubah. Tak macam ada orang itu. Tapi orang bukan orang macam bapak-bapak, suami-suami kat situ, bukan kat Paris GCDA, di tempat lain. Mula-mula baru-baru kenal dengan isteri waktu dulu muda-muda, belum ada anak. Ya, bukan main mula-mula. Dah ada anak satu, panggilannya berubah pula. Abah pula. Yang suami panggil isterinya pun gitu pula. Gitu juga, mula-mula yang. Mula-mula yang siapa ni? Yang isteri kepada nak panggil suaminya, mula-mula yang. Bila dah ada anak satu pun dah panggil bah. Nanti anak 3 dah lain, anak 4 dah lain. Silap hari bulan, dulu isterinya ramping. Bila dah anak 5 dah macam saya nak cakap pun segan. Panggilnya kok dah Mok, apa Mok ni? Dut apa Dut, nama aku bukan Dut. Rupanya Dut tu singkatan gendut. Mok singkatan Mok. La ilaha illallah. Nabi ni penyayang orangnya. Dikisahkan, diriwayatkan Nabi kalau pergi mana-mana, romantis dan sayangnya dia dengan isteri, dengan perempuan. Dulu kan belum ada kereta. Dulu kalau pergi mana-mana, Nabi para sahabat naik unta. Setiap kali nak naik unta ni, Nabi akan pastikan Aisyah ni dinaikkan oleh Nabi. Nabi akan naikkan, tunggangkan di atas unta. Kalau dah sampai tempatnya nanti, Nabi akan turun dulu dan dia turunkan istrinya tadi tu, Aisyah. Kalau sekarang kita tak naik unta lah. Sekarang kita naik apa? Kereta ke naik motor? Naik kereta lah contohnya. Jadi kalau naik kereta, patutnya kita contohi. Jadilah suami misali, penyayang macam Nabi. Nak contohi macam mana? Jadi kalau pergi mana-mana lepas ini, kan isteri kita duduk kat mana? Sebelah depan. Kita bukakan pintu masuk yang nanti isteri kita cakap, abang kau ni dah buang tebiat ke apa? Nanti nak turun pun gitu juga. Dah sampai tempatnya, kita turun dulu, bukakan pintunya. Saya ada pengalaman lah. Saya pernah jumpa satu kawan, punya hebat lah orang ni. Keretanya kereta biasa-biasa aja. Jadi tiap-tiap hari kawan saya ni, dia akan hantar isterinya ke tempat kerja. Keretanya kereta biasa je, bukan kereta mewah pun. Tapi yang saya suitkan dia ni, bila sampai tempat kerja, dia akan turun, lepas tu bukakan pintu sebelah depan tadi tu. Kerana nak bukakan pintu, isteri dia tadi suruh turun. Dia tak nak isterinya turun sendiri. Dia dah pesan dari rumah, jangan buka pintu sendiri, biar abang yang buka. Nanti nak balik pun gitu juga. Nak masuk kereta, abangnya juga, suaminya yang buka. Jadi
Saya pun tengok, perhati, lama-lama saya pun pelik ni. Saya nak tanyalah, apa amalan dia ni? Saya tak boleh buat. Saya pun jumpa satu hari, bang, nak tanya boleh tak? Abang ni hebat lah, betul-betul macam Nabi. Kenapa? Saya perhatikan abang ni dah seminggu tau. Tiap-tiap hari bila sampai sini, abang bukakan pintu orang rumah abang. Nanti kalau nak balik, bukakan pintu. Dah lama, belum lama lah, baru sebulan lah Ustaz saya buat macam gini. Sebelum ni Ustaz tak pernah nampak ke? Tak, saya tak perasan pula. Baru sebulan. Oh ya ke? Sebulan sejak kereta saya tak boleh buka dari sebelah luar. Oh patutlah. Rupanya saya kena tipu rupanya. Patutlah. Ingatkan memang dibuat tu ikut macam sunnah Nabi rupanya. Tapi dapat pahala juga, insyaAllah. Allahu Akbar. Jadi Nabi ini tuan-tuan ibu orangnya sangat penyabar dan penyayang. Maka kita pun kena ikut. Kalau boleh contohilah semampu yang boleh. Cuba kita contohi sifat mulia Rasulullah. Jadikan diri kita sebagai seorang yang penyabar. Satu ketika, saya nak cerita lagi ni. Satu ketika Nabi balik dari masjid pagi-pagi. Dia masuk dapur, dia buka tudung saji. Ingatkan nak sarapan. Dibuka tudung saji, tengok kosong aja, tak ada apa-apa. Dia pun tanya, ya Aisyah, ya Humairah, tak ada sarapan apa-apa ke pagi ni? Tak ada ya Rasulullah. Tak ada apa-apa yang kita boleh buat untuk buat sarapan. Tepung pun tak ada, gula pun tak ada. Habis kalau macam itu gini aja lah, hari ini kita puasa ya, insya-Allah bang. Itu Nabi. Kalau kita balik masjid pagi-pagi lepas sembahyang subuh, buka tudung saji, ini daripada masjid lapar ni tadi tu. Agak-agak tak ada makanan tu, tak ada sarapan, mak isteri kita belum buat sediakan sarapan, agak-agak apa kita buat? Tak susah. Kalau saya tak susah. Saya ni orangnya penyabar juga. Saya akan start motor pergi warung. Kalau warung tutup, padan muka kau. Punya penyabar Nabi tadi. Cuma kita nak ambil contoh, nak ambil pengajaran daripada situ sebenarnya, insya-Allah. Kita sebagai bapa, sebagai suami, sebagai datuk, macam saya ni dah pangkat datuk. Cikgu dah datuk belum? Dah, alhamdulillah. Sebagai seorang suami, sebagai bapa, sebagai datuk, sebagai suami kena sabar pada isteri. Sebagai bapa kena banyak sabarnya dengan anak-anak dan isteri. Sebagai datuk kena sabar dengan cucu-cucunya. Tengok sabarnya Nabi dengan cucunya. Diriwayatkan satu ketika Nabi tengah sembahyang. Pernah dengar rasanya hadis ni, cerita ni. Nabi tengah sujud, tiba-tiba datang cucu dia, dua orang cucu dia, Hasan dan Husin. Kemudian dia pergi duduk kat tengkok Nabi Muhammad. Apa Nabi buat? Nabi tenang-tenang saja, dia tunggu sampai cucunya tadi beralih. Dia tunggu aja. Kalau kena korang, kena aku, cucu kita dudukkan kita kat atas, duduk kat kepala tengkok kita, kita tengah sujud. Agak-agak yang namanya atuk, orang yang kata Mbah Lanang ni, dia buat apa? Kalau tak dilibas dia gitu, tapi rasanya taklah. Takutnya hilang sabar. Ingatkan apa? Dia tak perasan yang duduk kat tengkok tu tadi cucu dia. Dia ingatkan tak kucing tak apa tak. Lepas tu nasib kurang baik. Apa pula panas-panas ni? Rupanya kencing. Dia kencingkan kita. Apa tak naik hot kita, angkat terus, sangkut kat kipas. Allah. Tapi Nabi dia tunggu. Dia tunggu sampai beralih cucu dia, baru dia sambung solat dia. Punya sabarnya Nabi. Dan nak masuk surga ni macam kaum ibu, contohilah sunah-sunah yang nak masuk surga ni macam kaum ibu, contohilah sunah-sunah yang. Kita teruskan, orang belakang boleh dengar suara saya tak? InsyaAllah teruskan, tapi mungkin terima sikit lah.
Jadi ibu-ibu kalau ada 4 syarat tadi, alhamdulillah. Allah uji sikit jadi. Nak tengok kita boleh bertahan ke tak. Jadi ibu-ibu ada 4 syarat tu. Ya, apa tadi? Iza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang perempuan ni macam ibu ni sembahyang 5 waktunya betul, dibuat puasa bulan Ramadan sebulan. Kalau time uzur tak boleh puasa. Itu kena qada. Ibu dah qada belum? Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha, dan menjaga menutup auratnya dengan betul. Wa ata'at zaujaha, dan ibu-ibu taat kat suami. Ibu-ibu yang saya tengok ni kat sebelah kanan saya ni taat tak dengan suaminya? Suaminya ada ikut tak ni? Tak diajak suaminya ya? Ini sepatutnya suami ajak isteri, bukan isteri ajak suami, terbalik tu. Wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Cukup 4 syarat ini. Ibu-ibu taat kat suami tak? Taat kan? Yang masak kat rumah siapa? Ibu-ibu kan. Sebenarnya tugas masak ni dalam TikTok viral semua tu banyak. Tugas orang perempuan, tugas suami. Masak, basuh, gosok, kemas rumah, tugas suami sebenarnya. Tapi memandangkan suami isteri ni kena taat pada suami kalau nak masuk surga. Wa ata'at zaujaha, jadi apa yang suami suruh, yang masak, yang ibu pun masak tau, masak. Yang basuh pinggan, yang basuh. Jadi selamat kita orang lelaki tak, bukan nak ambil kesempatan. Pasal dia nak jadi isteri yang taat. Sebenarnya bukan macam itu. Kita hidup berumah tangga ni kena ada berlebih kurang tolak ansur antara suami dan isteri. Barulah nanti itu yang namanya rumah yang mawaddah warahmah jadinya. Jadi kalau ada 4 syarat tu ibu-ibu, kila dikatakan udhuli, engkau masuklah, kata Allah kepada perempuan-perempuan yang cukup 4 syarat tadi itu. Udhuli, kamu masuklah, kata Allah, min ayyil abwab, dari mana-mana pintu syurga. Min ayyi abwabil jannah, dari mana-mana pintu syurga. Ma syi'ti, yang kau suka. Siap dioper macam gitu lagi. Tapi syaratnya 4 syarat tu mesti ada. Baik, dan yang akhirnya waktu kecederaan ni saya janji tadi pukul 9 cikgu. Satu lagi, kalau nak buktikan tanda sayang cinta kita kepada Nabi, hablum minan nas. Apa tu hablum? Lagi kalau nak buktikan tanda sayang cinta kita kepada Nabi, hablum minan nas. Apa tu hablum? Lagi kalau nak buktikan tanda sayang cinta kita kepada Nabi, hablum minan nas. Apa tu hablum? Laksanakan, ditunaikan. Apa dia hak seorang muslim yang lain? Mari kita sama-sama menghayati, memahami, dan kita terapkan, amalkan dalam kehidupan kita. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang Islam kepada seorang Islam yang lain itu sittun, ada 6. Mahunna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa dia 6 itu? 6. Mahunna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa dia 6 itu? 6. Mahunna ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa dia 6 itu? Lepas tu dia cerita pasal apa yang ujung-ujung tu. Sebelum tu si isteri ni dia dah WhatsApp kat kawan dia. Jadi dia dah tahu jawapannya sebenarnya. Kalau jawapan lain aja memang betul, suami dia melincong pergi warung lah, tak pergi surau. Mahunna ya Rasulullah, apa dia 6 hak muslim kepada muslim yang lain itu, wahai Rasulullah? Kata para sahabat, 1. Yang pertama, hak seorang muslim kepada muslim yang lain ialah 1. Iza laqitahu, bukan tahu kat pasar tu. Iza laqitahu, kalau kamu jumpa dia, fasallim alaih, ucapkanlah salam. Itu hak seorang muslim kepada muslim yang lain, walaupun kita tak kenal, janji ada alamat tanda-tanda dia itu seorang Islam. Tapi kadang-kadang kita ni milih mentang-mentang tak kenal, walhal orang tu orang Islam, cuma lain kampung je.
Aku Parik Haji Sidik, engkau orang Parik Baru Seri Medan, engkau punya pasal lah, mana kenal engkau. Tapi tadi bagus, saya sampai je sampai ada saudara kita sambut saya, Assalamualaikum, ini penceramah je. InsyaAllah, saya kata, Waalaikumsalam. Maknanya apa kat sini? Kita kalau nak syafaat Nabi, kena hidupkan sunnah Nabi, hubungan, laksanakan hak manusia kepada manusia dengan hidupkan budaya amalan suka memberi salam. Satu. Kalau saya nak huraikan cerita tentang perkara memberi salam ni panjang nanti. Hidupkanlah budaya beri salam, satu. Kedua, iza du'ita, kalau kamu dijemput oleh saudara kamu, jiran kamu ke, saudara mara kamu ke, iza du'ita fa'ajibhu, maka engkau pergilah undangannya itu. Ini kan Muslim jemputan kahwin. Besok tempat saya ada 2 tempat. Dia dah bagi surah awal-awal kat jemputan kan. Iza du'ita fa'ajibhu, kalau kamu dijemput oleh saudara kamu sebagai hak menunaikan hak Muslim kepada Muslim yang lain, dijemput, kalau tak ada keuzuran, tak sakit, sehat tubuh badannya, korang pergilah. Itu yang namanya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Yang ketiganya, dalam hadis itu menyebut pula, Nabi kata, fa'izastansahaka, kalau dia minta nasihatmu, fansahlahu, maka kamu seberapa yang boleh, semampu yang mungkin, nasihatkanlah dia. Kadang-kadang dia ni minta nasihat kita, minta pandangan kita, ialah jiran kita. Kak, anak kita ni dapat tawaran nak masuk U pada masa yang sama, contohnya lah, ada orang nak datang minang dia, macam mana ni orang masuk U kalau belajar pun sekarang ni kan Kak, bukan tentu balik boleh dapat kerja. Berapa ramai yang melambat gurulan graduate tu. Kalau saya kahwinkan aja, macam mana Kak pada pendapat kakak sebagai jiran saya? Contohnya dia minta nasihat macam gitulah. Maka kita semampu yang mungkin bagilah nasihat. Ataupun minta nasihat, Kak, suami kita sakit macam ini. Agak-agak ikut pendapat kakak, ikut pengalaman kakak, suami kakak dulu, kakak hantar kat mana ya? Kita pun beri pandangan macam ini. Artinya apa? Bagi menjaga hubungan sesama manusia ni tadi, sama agama ni tadi, fa'izastansahaka, kalau kamu diminta untuk memberi nasihat, fansahlahu, semampu yang mungkin kita nasihatkan dia. Itu hak nombor 3. Hak yang nombor 4 je, nombor 4. Yang nombor 4-nya ialah faiza atasa. Faiza atasa, bukan atasa, minta maaf. Faiza atasa, benda ni macam remeh aja. Faiza atasa fahamidallah, kalau kawan kita, saudara kita ni tadi atasa, berdehem, bukan berdehem, apa orang Melayu cakap? Bersin, terima kasih. Bersin, bersin, kemudian fahamidallah, lalu memuji Allah dengan menyebut kalimah alhamdulillah. Kata Nabi, fasammithu, hendaklah kita samit ni sebut yarhamkallah. Itu samit. Contohnya saya berdehem azam, itu kan. Lepas tu saya cakap alhamdulillah. Kita kena tunaikan hak kita sebagai orang Islam. Kita dengar macam gitu, dia bersin, kemudian dia sambut dengan alhamdulillah, maka kita perlu sebut, kalau yang bersin tadi orang ini, yarhamukallah, yarhamkallah. Kalau yang kita dengar tu perempuan pula yang bersin, Hashim, alhamdulillah, maka kalau perempuanlah yang bersin, kita jawab yarhamkillah, yarhamukillah. Kita dah sambut dengan samit yarhamkallah, dia bersin untuk kali kedua, kemudian dia alhamdulillah lagi, kita pun yarhamkallah lagi. Kali ketiga dia bersin lagi, disebut alhamdulillah lagi. Apa kita nak buat? Kita jangan cakap yarhamkallah. Orang kalau bersin sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu tanda-tanda dia tu demam, mungkin sakit. Bila dia sakit, ada ucapan lain yang
patut kita sebut. Apa dia? Syafakallah. Yang selalu tuan-tuan kawan itulah dapat berita kawannya sakit, syafakallah, mudah-mudahan disembuhkan Allah, gitu. Itu hak muslim antara muslim yang keberapa tadi? Keempat. Dia ada berapa? 6. Ada 2 lagi nih. Ada 2. Nak habiskan sekali? Alang-alang kalau saya tak habiskan, tuan mengurusi, saya takut nanti saya balik menyesal. Kenapa aku tak habiskan? Rasa bersalah. Baik aku habiskan. Yang kelima, hak muslim kepada muslim yang lain. Iza marido, kalau dia sakit, fa'udhu, maka ziarahi, jenguklah dia. Kadang-kadang kini jiran kita sebelah rumah sakit, dapat tahu sakit, tapi kita ni sibuk menyibuk sepanjang hari dengan kita punya kerjaya, sampai tak nyempat-nyempatkan nak nengok pun. Katanya jiran tu, kawan kita dalam WhatsApp, dalam grup WhatsApp cakap, salah seorang kawan kita dalam grup ni ada yang sakit, padahal sekampung, tapi kita susahnya nak luangkan masa untuk menziarahi, menjenguk dia. Orang sakit ni kalau diziarahi, dia semangat dia akan semakin bagus. Dia suka. Bayangkan kalau kita kat hospital, anak 10, adik-beradik ramai, kita 4 hari kat hospital, tak ada seorang pun anak, saudara mara, jiran tangga yang nengok. Agak-agak kita rasa apa? Tak rasa macam rupanya ni aku tak pakai punya orang, tak ada seorang pun tengok aku, tak? Apalah salah aku. Mesti kita fikir macam gitu. Tapi kalau seorang aja anak kita tengok, kita kat hospital, kat ward, kawan kita ni ramai-ramai itu yang selalu campur kat warung, ada seorang tengok ziarah kita, kita rasa macam dihargai, bukan? Kita pun rasa bersemangat. Itu yang cepat baik. Lagi-lagi kalau nak balik salam ada keruknya, lagi cepat baik. Yang ke-6, last insyaAllah, hak muslim kepada muslim yang lain yang Nabi beritahu sebut dalam hadis itu ialah wa iza mata, kalau saudara kita ni mata, meninggal dunia, fatbi'hu, maka hendaklah kamu mengikutnya. Jangan salah faham. Maksud dia hendaklah kamu mengikutnya tu bukan ikut dia mati macam dia juga mati, bukan gitu. Maksudnya kena sempurnakan, diuruskan jenazahnya. Jangan pula dibiarkan, dah tahu meninggal dunia, biarlah, dah mati nak macam mana. Jangan macam itu. Yang hidup kena uruskan, dimandikan, ya tak? Dikapankan, disolatkan, dikebumikan, dan dikapankan. Kemudian satu lagi saya nak kongsi, ini sunnah Nabi. Nabi pesan kalau kita mengiringi jenazah ke kubur dari rumah si mati. Sekarang orang semua pakai van. Zaman dulu-dulu, zaman saya kecil-kecil, zaman saya bujang, kalau kat Parit Baru tu, Seri Medan, belum ada van. Dululah sini pun sama saya rasa. Orang-orang tua dulu, kalau nama bawa jenazah ke kubur ni, dia tak ada cerita naik van. Dia orang buat apa? Dia orang akan usung, berebut-rebut. Sebab orang semua nak ambil kesempatan mengusung tu. Jadi kita tak rasa penat, sebab masyarakat semua akan keluar, orang kampung akan keluar dan usung mayat tadi. Inilah sunnah Nabi yang sebenarnya. Tapi kita dah ada kemudahan. Jangan lepas ni pula dah baik-baik ada van jenazah, dijual, lepas tu mari kita ikut sunnah Nabi macam dululah, angkat. Saya tak suruh pun. Cumanya jangan terus buang sunnah Nabi tu. Pakai van, pakai juga. Nanti sampai perkuburan tu, jangan terus van tu dihempit. Ini kadang-kadang tak ada setengah kampung tu, Korea tu, kalau boleh van tu nak sampai masuk tepi, dan nak sampai van-vannya dah nak termasuk dalam lubang jenazah. Itu dah melampau sangat. Dapat usung sikit, lebih kurang 7-8 langkah dari van tu, dah kira dapat sunnah lah tu. Gitu caranya. Jadi kalau hak yang ke-6 ni, kata Nabi, kalau saudara kita meninggal dunia, fatbi'hu, ikutlah dia, maksudnya uruskanlah jenazahnya.
Yang hidup bertanggungjawab memandikan, mengkafankan, mensolatkan. Dan kata Nabi, siapa-siapa yang kalau ada orang meninggal, dia dapat lakukan 3 ini, dia pergi rumah si mati, lalu dia sama-sama kalau tak mandikan pun menyaksikan pegang-pegang sabun ke, pegang beli ke dan sebagainya lah. Kita dia angkat beli ke, angkat air. Kemudian lepas tu time orang kafan, dia sama-sama nolong pegang-pegang kain kafan tu, hulukan kapas ke, dan sebagainya lah, atau menyaksikan, memberi penghormatan. Yang kedua, yang ketiga, dia dapat mensolatkan, dia dapat pahala 1 qirat, kata Nabi. Dia akan dapat pahala fadilatnya 1 qirat. 1 qirat tu apa? Nabi sebut dalam hadis itu, 1 qirat tu ialah pahala sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud. Tuan-tuan pernah nampak gunung Uhud tak? Ini kat Batu Pahat tak ada Uhud ni. Yang ada kat Madinah, kat sebelah Masjid Nabawi, tak jauh lah dengan Masjid Nabawi. Sebab tu kalau nak tengok gunung Uhud tu besarnya macam mana, pergilah buat umrah. Kemudian lepas disolatkan, kalau dia dapat mengiringi jenazah, kalau nak mengiringi jenazah, adabnya yang Nabi ajarkan, pastikan van jenazah jalan dulu. Kita yang naik motor ni belakang, puluh belakang. Ini kadang-kadang leceh, lambat, ngek, RX 100, RX King, RX Z ke depan. Adabnya tak macam gitu. Kalau nak jalan dulu pergi kubur tadi-tadi. Jadi kalau dah kita memang daripada rumah tadi lambat, adabnya kita kena puluh belakang iringi jenazah tu. Yang bawa van juga, mentang-mentang orang tu yang dibawa dah tak bernyawa, tak boleh cakap, kadang-kadang semacam tekan pedal minyak. Pak kal dia dah tak boleh cakap. Dengan kalau bawa Toyota Wildfire tak boleh juga. Ini van jenazah pun dah separuh umur. Spring pun dah mati. Pak kal dia tak boleh cakap, cuma kalau cakap pun tak dengar agaknya. Aduh, kata dia. Jadi siapa-siapa yang boleh mengiringi sampai ke kubur, memberi penghormatan hingga sampai ke kubur, sampai dia dikebumikan, dan sama-sama memberi penghormatan, duduk kat situ mendengar talqin, dia akan dapat pahala 2 qirat pula. Kalau 1 qirat tadi sampai sembahyang je, 2 qirat sampai kubur dapat 2 qirat. 2 qirat ni pahala sebesar 2 gunung Uhud. Kalau 1 qirat pahala sebesar 1 gunung Uhud, 2 qirat bermakna 2 gunung Uhud. Dan selalu yang berlaku di kampung-kampung ni, bila bab sembahyang jenazah ni yang banyak orang lelaki. Sebenarnya ibu-ibu pun boleh sembahyang jenazah. Kalau ada kematian orang perempuan, kawan rapat yasinan contohnya meninggal, aku ni nak sembahyang kan, segan pula, aku ni nak sembahyang. Boleh sebenarnya, tapi janganlah terus jelit sebelah orang lelaki. Kalau kena aku tampar. Ambil tempat khas, cari satu sudut yang sesuai, kumpul 4-5 orang kat situ. Asalkan walaupun tak pakai telekung ibu-ibu, asalkan baju ibu yang pakai itu sudah menutupi aurat. Dengan baju yang ibu pakai itu walaupun bukan telekung, ibu-ibu boleh sembahyang jenazah sebenarnya. Kalau kita masa hidupnya, bila ada orang meninggal, kita rajin sembahyang jenazah, insya-Allah besok bila ibu mati pula, orang lain ringan tangan, senang nak solatkan ibu-ibu, insya-Allah. Dan yang terakhirnya, sikit lagi, tapi habis lagi tadi. Yang last sekali, insya-Allah dah 9:10 ni tuan-tuan, minta maaf Kata Nabi, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita, jangan sampai kita termasuk 3 golongan yang besok ke akhirat tak nampak muka Nabi. Adakah besok umat Nabi Muhammad yang pada hari akhirat langsung tak nampak wajah Nabi? Jawabnya ada. Siapa bagi tahu? Nabi juga yang beritahu. Dalam sebuah hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi, tak akan nampak wajahku, kata Nabi. Salah satu anfus, 3 orang, 3 golongan ini. Siapa dia?
li'aqil walidain, orang yang menderhaka kepada ibu bapanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kalau kita ada berbuat sesuatu yang boleh mengguris hati perasaan kedua bapa kita, kita minta maaflah kalau dia masih hidup, supaya dia mengampunkan kita. Kalau tak, kita jadi anak derhaka. Sebab orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya ni, kelak engkau dah pergi haji 10 kali pun, engkau umrah dah 28 kali pun, engkau suka sedekah sana sini, dermawan, masjid sana 1 juta, masjid ni 20 juta, tokong aja yang dia tak bagi, kan? Tapi kalau derhaka dengan mak bapak, minta maaf, besok dia tak dapat tengok muka Nabi. Kalau dah tak dapat tengok wajah Nabi kita, agak-agak ada can dapat syafaat Nabi tak? Jangan mimpi. Jadi kalau kita rasa ada salah dengan mak bapak, cepat-cepatlah minta maaf kalau dia masih hidup. Kemudian yang kedua, yang tak dapat melihat wajah Nabi siapa? Wa tariki sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Sunnah Nabi yang saya tadi dah terangkan tadi itu, sebahagiannya ini dia tak buat, dia tinggalkan, dia tak suka, dia tak nak buat. Senang cakapnya, tinggalkan sunnah Nabi yang wajib. Contohnya sembahyang tu kan wajib, sembahyang fardu 5 waktu tu. Dia langsung tak nak sembahyang, bermakna dia dengan sengaja meninggalkan sunnah Nabi. Orang ini pun tak akan dapat lihat wajah Nabi. Dan yang ketiganya, last sekali, tuan-tuan mudah-mudahan kan, aku tengok dari tadi sekejap kakinya ke kanan, sekejap ke kiri, sekejap pegang-pegang pinggang. Saya fahamlah itu isyarat suruh berhenti. Saya pun dah penat juga sebenarnya. Hari ini aja saya 3 slot tadi. Pagi tadi maulid untuk ibu-ibu kat Pekan Seri Medan. Petang tadi kampung sendiri, kelas kuliah biasa. Alhamdulillah Allah beri kekuatan dapat jumpa tuan-tuan malam ni. Dengan sedikit sebanyak, dengan kemampuan ilmu yang Allah pinjamkan ni, alhamdulillah lah saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan. Dan yang ketiganya tadi siapa? Yang ketiganya yang tak dapat tengok wajah Nabi, nauzubillah, ialah kata Nabi dalam hadis tu, man lam yusalli alayya, orang yang tidak berselawat kepadaku, iza zukirat baina yadayhi, bila mana disebut namaku. Kalau sebut nama saya tak selawat tak apa, saya bukan Nabi. Ini bila disebut, ada orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulutnya diam aja. Orang ni besok tak dapat tengok muka Nabi, jauh sekali dapat syafaat Nabi. Maknanya apa? Maknanya selepas ini bila kita dengar ada orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cepat terus respon, Allahumma salli wa sallim alaihi, macam gitu. Jangan diam aja. Jadi saya kira Tuan Mursi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Haji Hajah, hadirin hadirat muslim muslimat, cukuplah untuk sekadar itu. Saya janji tadi pukul 9 ni dah 90 lebih 20 minit. Minta maaf banyak-banyak atas kekasaran budi bicara saya. Kalau ada kekasaran dari budi tutur bicara saya mohon ampun dan maaf yang baik daripada Allah, kekurangan daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu melalui majlis Semena Maulid Rasul ini akan menambah iman kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita insya-Allah dengan barakah majlis ini akan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تبارك معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Aku liqauli hadza wa sallallahu alaihi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Idris bin Mas'ud. Kita